Jawab kalau tak unmute anak-anak, adik-adik sekalian tak dengar lah. Saya duduk dah seorang-seorang senyum kat sini. Halo Ustazah. Selamat semua. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ustazah sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum jami'an. Okey, jom kita start dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك من سخطك والنار وأغلالها وسلاسلها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, Alhamdulillah kita ada Ustazah Atika bersama insyaAllah. Kita ada Nurul Husna, Anis Syahira, kita ada Sabrina, Masya Allah Sabrina. Kita ada Ashura. Ashura memang nama Ashura. Ya betul. Masya Allah namanya Ashura. Macam tu ejaan dia. Masya Allah sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Lahir pada 10 Muharram ke macam mana? Bukan, saya lahir 28 Zulhijjah tapi mungkin nak dekat-dekat dah tu agaknya. Betul. Masya Allah tabarakallah. Kita ada Asma. Sekejap lagi kita berkenalan lanjut. InsyaAllah kita ada Asma Alam, saya baca nama yang ada dekat nama kita lah. Kemudian kita ada Wan Fatimah dan kita ada Nur Aizah Aulia. Masya Allah tabarakallah. So total kita ada termasuk Ustazah Atikah, anak-anak, adik-adik ada 7 orang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barakallahu fikum. Berarti 6 orang anak usrah saya. Ada seorang lagi anak angkat saya. Tiba-tiba jadi anak angkat kan? Anak Ustazah. Saya Wan Fatimah. Saya join tak apa kan? Tak apa, boleh. Tak ada masalah insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Baik, boleh je Wan Fatimah boleh buka video juga supaya kita boleh berkenalan. Baik, adik-adik yang dimuliakan. Adik-adik, anak-anak yang dimuliakan. Alhamdulillah yang pertamanya tahniah kerana memilih untuk bersama dengan kami di Tadabbur Center. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan sebenarnya bukan kita yang kita kehendak kita semata-mata. Betul tak? Allah Ta'ala yang pilih kita, Allah Ta'ala yang tentukan, takdirkan, izinkan kita bersama pada malam ini. Lebih kurang 1 jam insyaAllah kita nak bersama insyaAllah. Dan adik-adik hari ni kita nak cerita tentang Ashabul Kahfi. Tapi bukan saya yang cerita. Sebelum tu, Ustaz Wan Fatimah, anak usrah siapa? Ustazah Hanani. Hanani. Oh, maksudnya dah ada idea lah hari Jumaat. Kan? Saya ingat saya banyak skip kelas sebab tu saya macam kalau ada masa je saya join lah mana-mana usrah. Masya Allah. Oh, maksudnya sebelum ni usrah dengan Ustazah Hanani, sebelum ni pun dengan Ustazah Hanani lah kan? Sebelum ni hari tu je baru saya first masuk sebab busy. Oh, okey. Tak apa. So maksudnya Ustazah Wan Hanani, pada Ustazah anak kandung Adina Ustazah Wan Fatimah dah boleh cerita dekat kita lah. Apa pun yang dia dah belajar hari Jumaat kan. Baik, adik-adik yang dimuliakan, hari ni kita nak cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi.
Ashabul Kahfi, saya percaya adik-adik pernah dengar cerita ni dan sentiasa baca. Saya pasti sentiasa baca surah Al-Kahfi dan sentiasa lihat cerita-cerita ataupun sentiasa dengar cerita-cerita tentang Ashabul Kahfi. Tapi malam ni kita nak baca dulu sedikit ayat ini dan kemudian sebelum saya syarah sikit, saya nak tahu dulu apa yang adik-adik pernah tahu. Saya orang Kedah, minta maaf nah. Apa yang adik-adik pernah dengar, pernah tahu, pernah baca, pernah bincang ataupun pernah tadabbur, pernah buat reflection, pernah kaitkan cerita tu dengan kehidupan sendiri, pernah fikirkan, pernah hayati. So yang tu kita akan, maksudnya saya present, saya punya guideline. Malam ni kita mula start sekejap dengan ta'aruf. Kemudian saya nak tahu sikit apa yang adik-adik pernah tahu berkenaan cerita Ashabul Kahfi. Kita fokus malam ni Ashabul Kahfi je tahu adik-adik. Kita bukan cerita tentang Suratul Kahfi. Suratul Kahfi 110 ayat. Jenuhlah kita nak habis dalam 1 jam kan? Subhanallah. Okey, jom saya mulakan perkenalan tentang adik saya dulu. Saya Nuraini binti Makdin. Nama yang ada kat sini ni nama panggilan. Bukanlah nama glamour ke apa, tak, memang nama panggilan daripada kecil. Panggilan Noni. Saya orang Kedah, daripada ni pun dah dengar kan orang Kedah kan. Saya telah berkahwin Alhamdulillah 8 tahun. Masih lagi honeymoon. Jadi saya harap ada doa adik-adik, anak-anak yang salihah kat dalam grup usrah ni untuk doakan saya juga. InsyaAllah boleh nah. Saya duduk di Nilai, Negeri Sembilan, bekas seorang pensyarah. Mantan pensyarah lah di salah sebuah institusi, secara spesifiknya kuis. Okay. Dan juga saya belajar UIA dulu. Saya difahamkan ada seorang pelajar UIA dalam ni, betul tak? Kau tak datang. Siapa dia yang UIA? Tak apa, sekali kita berkenalan. So saya graduan UIA. Sabrina Sabrina UIA. Masya Allah. Okay. Barakallahu fiik. So saya graduan UIA. Degree dalam bahasa Arab dan master dalam Quran Sunnah. Tapi bukan bila kita cerita tentang saya ada degree, saya ada master, saya hebat. Tak adik-adik, tak. Saya pun masih belajar juga. Saya nak belajar daripada adik-adik sebab tu permulaan dia saya nak dengar adik-adik sendiri cerita apa yang adik-adik dapat daripada kisah Ashabul Kahfi, dan lepas tu kita akan cuba simplifykan, cuba concludekan apa yang kita boleh belajar. Kalaupun tak banyak, 1-2 benda asalkan ada daripada cerita Ashabul Kahfi. So adik-adik, jom kita berkenalan sikit. Adik-adik boleh bagi tahu nama, berasal dari mana, kemudian universiti mana. Walaupun saya dah dapat maklumat tu, tapi mungkin ada kawan-kawan lain yang nak berkenalan lanjut kan. So universiti mana. Dan yang keempat, saya nak tahu apa matlamat adik-adik join usrah ni. Kenapa? Kenapa dalam banyak-banyak aktiviti yang kita boleh buat kan? Adik-adik pilih untuk join dengan Tadabbur Center punya usrah ni. Apa expectation ataupun apa tujuan, kenapa dan sebagainya. So kita mula dengan Anis Syahirah dulu boleh? Ni saya main tembak je lah nah. Okey, sila Anis. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Anis Syahirah. Boleh panggil Anis. Anis. Asal saya lahir Selangor tapi saya duduk Perak dekat dengan Tanjung Malim. Universiti saya Intek Education College dekat Shah Alam. Matlamat tujuan saya join sebab saya sebenarnya saya start tahu pasal Tadabbur Center ni sebab Ustaz Syahari pernah bagi ceramah dekat sekolah saya. Sekolah lama lah kan, sekolah menengah. Jadi saya macam tertarik lah dengan cara penyampaian Ustaz kan. Lepas tu saya macam tertarik untuk nak belajar lebih lanjut lah dalam pasal tadabbur Quran ni. Masya Allah, barakallahu fi. Anis, kos apa Anis? Account, barakallahu fi. Okey. Terima kasih banyak Anis, barakallahu fi. Silakan Nurul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna, boleh panggil Husna je. Okay. Saya asal dari Pahang. Sekarang menetap kat Johor sebab saya kerja kat sini. Sudah kerja? Ada kerja. Masya Allah, okey. Sebelum ni saya belajar dekat UiTM Shah Alam. Saya ambil kos pembinaan. Masya Allah, okey, barakallahu fiik.
Matlamat saya masuk Usra ni adalah sebab saya tak ada pengetahuan sangat tentang tadabbur Quran. Jadi saya nak tahu lebih lah. Dan saya tahu pasal Usra ni pun melalui Ustaz Fakrul sebab saya ada join kelas halakah dia. So dia Masya Allah. ni. Tu je. Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih adik-adik dimuliakan. Ustazah Sabrina. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sabrina, asal Johor. Sekarang ni pun memang tengah praktikal kat Johor lah kan. Lepas tu belajar dekat UIA Kuantan, kos kimia gunaan. And then matlamat saya, matlamat saya join tadabbur ni sebab saya memang minat tadabbur. Sebab saya nak betul-betul faham Al-Quran tu. Jadi saya faham dia macam seronok lah. Hidup ni lagi rasa full meaning lah. Lagi bermakna. And saya nak isikan masa saya dengan perkara-perkara yang berfaedah lah. Kalau boleh nak buat benda-benda yang lagu. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Sabrina. Wan Fatimah. Nama saya Wan Fatimah, boleh panggil Fatimah je. Saya pelajar Universiti Malaya, saya ambil kos matematik. Masya Allah. Berapa ya? Matlamat saya join Tadabbur Center ni. Tadabbur Center dekat Twitter dengan Instagram, tapi saya jarang macam follow up. Tapi bila dapat macam ada kelas usrah tu, saya teruslah masuk. Saya ingat kan ada pencabulan lelaki dan perempuan. Lepas tu bila dah masuk tu dia ada pembahagian lelaki perempuan lagi lah. Saya macam tertarik. Biasanya saya dengan ceramah ustaz-ustaz je. Jadi bila dapat tahu macam ada ustazah dan penyampaian ustazah macam lain kan pada ustaz, macam lagi soft. Lepas tu ada kawan-kawan, macam saya pun tak banyak kawan-kawan yang macam ke arah agama sangat. So macam insya-Allah lah boleh ke arah yang tak lawa sangat macam tu. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Fatimah. Ashura, silakan. Saya Nur Ashura binti Amso. Saya saya bekerja sambil belajar. Masya Allah. Saya dari Upper University Malaysia. Saya ambil kos pengajaran rendah pendidikan Islam. Tapi saya memang tak ada basic tadabbur, semua tak ada. Memang banyak orang buat kelas Quran semua kan. Tapi kadang-kadang kalau kita baca Quran tapi kalau kita tak faham, jadi kita tak boleh nak relate benda tu kan. Jadi kalau kita dah kuasai tajwid dengan makhraj, jadi sekarang saya nak cuba masuk dalam bidang tadabbur ni. Saya nampak iklan ni dekat Twitter. Jadi free pula tu. Jadi saya join lah. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya kena bagi Ustazah Ashura juga ni. Tak ada, tak payah. Ilmu saya kecil je. Tak apa, kita semua adalah rakan-rakan yang akan saling membantu. Bukan kata saya cerita aja semua orang kena dengar. Ni bukan kuliah. Bukan kuliah. Okay, bukan lecturer. Dan bukan lecture. Saya bukan lecturer, bukan kita tengah buat lecture. Kita adalah rakan usrah, kita akan sama-sama kongsi insya-Allah. Terima kasih Ustazah Ashura. Ustazah Asma, silakan. Asma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Asma binti Anam, panggil Asma. Asma, baik. Asal Johor, tapi sekarang saya duduk dekat Pahang sebab ikut suami lepas berkahwin. Masya Allah, barakallahu fiik. So, saya baru grad last year daripada UIA, Miss Economy. Masya Allah. So, awal this year saya pernah cubalah nak sambung master in economy. Tapi masa tu saya ada masalah kesihatan sikit. So, saya berhenti. Tengah study leave lah. So, sekarang masih lagi study leave. Dan sekarang, sebab saya tengah hamil sekarang. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ustazah pula, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Asma. Masya Allah. Jadi saya hold dululah pelajaran. Jadi saya nak buat macam, saya still nak belajar tapi tak nak macam ada strict schedule kan.
So bila Ada buka assignment, ada presentation. ya. So saya nak relax sikit kan. Okay. So saya memang dah lama sebenarnya nak cari platform untuk ada orang train kita macam mana nak tadabbur. Dulu saya pernah ada cubalah nak buat program dekat UIA, nak jumpa Ustaz Syahri. Tapi tiba-tiba COVID pula dah tak plan tu tak jadilah. Tak jadi. Jadi lepas dah habis ni, bila tengok ada peluang, saya nak cubalah nak expose myself to this group lah macam tu. Masya Allah. Nak buat sendiri kan saya tak ada background Arabic, sekolah lah, Arabic sekolah. So I think it's a good thing lah untuk belajar Al-Quran, dan nanti ada family lagi kan untuk kita didik anak-anak semua dengan Al-Quran. Masya Allah. So itulah. Baik, barakallahu fi Asma. Terima kasih banyak. Semoga sihat insya-Allah. Semoga kita semua sihat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Nur Izzah Ulia. Izzah boleh berkenalan ke? Boleh Ustazah. Saya sebenarnya daripada usrah luar, daripada bawah nakib Ustaz Nazri. Ustaz Nazri. Ustaz Nazri. Okey Ustaz Nazri. Okey. Tak apa boleh je. Ustazah, lagi satu saya tak boleh buka kamera sebab kalau saya buka nanti saya akan keluar masuk. Tak apa. Perkenalkan diri je. Nama diberi Nur Izzah Ulia. Ustazah boleh panggil mana-mana boleh. Nur boleh, Izzah boleh, Ulia boleh. Masya Allah. Boleh bagi pilihan tu. Okey. Ustazah boleh panggil Izzah lah. Saya Izzah. Saya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Masya Allah. Ambil course ijazah sarjana muda sains citra. Dalam ijazah ni saya khusus dalam data science in education business. Masya Allah. Okey, matlamat join kelas tadabbur ni sebab macam ni Ustazah, waktu saya asasi dekat UKM, masa sangat pack, tapi saya perasan macam saya rasa ada macam lompong-lompong kekosongan. Jadi macam saya cuba join beberapa usrah yang ada dekat UKM, cuma kadang-kadang Ustazah saya ada macam pemikiran macam benda yang aku dengar ni betul ke tak macam tu. So saya lebih memilih untuk ada usrah yang berguru. So sebab alang-alang tiba-tiba waktu tu kebetulan saya terjumpa kelas ni, lepas tu saya pun join lah macam tu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Saya pun join. Kan? Nak nampak kata kadang-kadang tu kita teringin satu benda dan benda tu lambat nak main kan. Tapi kadang-kadang macam saya teringin satu usrah, tiba-tiba terlintas iklan usrah dengan tadabbur center dan saya pun join. Macam tu kan. Nak kata setiap benda Allah susun tu semudah tu. Baik, alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Adik-adik dimuliakan. Malam ni kita nak cerita tentang Ashabul Kahfi. Cerita tentang Ashabul Kahfi di dalam suratul Kahfi, surah yang ke-18, juzuk ke berapa? Juzuk ke berapa 15. Betul tak? Juzuk 15. Surah yang ke-18, juzuk yang ke-15. Tiba-tiba blur kan, masya-Allah tabarakallah. Juzuk ke-15, surah ke-18, mula muka surat 293. Tapi bukan kita tengok pada keseluruhan surah Al-Kahfi. Kita nak cerita tentang Ashabul Kahfi. Dan untuk makluman adik-adik, saya pasti surah Al-Kahfi ni surah yang sangat dekat dengan kita dah. Betul tak? Sebab apa? Kata Nabi SAW, siapa baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. So maksudnya hari Jumaat mungkin adik-adik baca hari Jumaat pagi, Jumaat tengah hari sikit ataupun Jumaat malam Jumaat. Sebab kita dah start baca kan. Sebab kata Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia akan diterangi cahaya di antara dua Jumaat. Okey, yang mana hadis ini adalah hadis sahih, yang mana kita nak maksudkan yang pertama,
tentang fadilat surah Al-Kahfi ni sendiri. So peringatan pertama untuk saya dan adik-adik, usaha untuk tak tinggal baca. Jangan skip. Setiap hari Jumaat cuba untuk lazimi 110 ayat. Katalah tak mampu sangat-sangat nak baca 110 kan. Bacalah 10 yang awal, dan sebab ada riwayat juga kata yang akhir, 10 yang akhir ataupun yang hafaz lah, khususnya yang hafaz. Tapi saya kira kalau kita betul-betul amalkan hari Jumaat, duk baca selalu dah 110 ayat tu, kan tak sampai 1 jam pun, betul tak? 110 ayat tu dah biasa dah baca, dah lancar dah. Kan, insya-Allah dalam masa 30 ke 40 minit tu pun dah boleh habis 110 atau lebih atau kurang lagi daripada tempoh tu. So tu benda pertama. So kita nak cerita tentang Ashabul Kahfi. Sebelum saya share sikit dan saya nak minta adik-adik bincang, saya nak tengok apa yang adik-adik dah tahu. Apa yang adik-adik dah pernah tahu tentang Ashabul Kahfi. Seorang satu poin pun sahaja. Seorang satu poin sahaja. Siapa nak mula dulu? Apa sajalah yang adik-adik pernah dengar tentang Ashabul Kahfi, yang pernah tahu, yang pernah baca, yang pernah terlintas poster ke, apa yang adik-adik tahu tentang Ashabul Kahfi. Siapa nak sebut dulu? Sebab saya takut kalau okey, Ashura silakan. Yang saya tahulah, Ashabul Kahfi ni dia ditidurkan selama 300 berapa saya tak pasti 300 berapa tu. Tapi 300 lebih tahun. Dia nak selamatkan akidah mereka daripada apa saya tak pasti. Tu je. Barakallahu fiik. Terima kasih Ashura poin pertama. Ada lagi kawan-kawan boleh share? Setiap seorang tolong share apa yang dia tahu. Tak apa kalau saya pun sama lah Ustazah. Mungkin ada yang nak sebut macam tu kan. Sama lah Ustazah saya dengan Ashura. Kalau sama pun tak apalah, buka sekejap cakap saya sama Ustazah yang tu juga. Mungkin ada poin yang sedikit berbeza. Siapa tahu lagi? Asma? Yang saya ada dengar yang doa Ashabul Kahfi. Very good, Masya Allah. Yang bila diorang betul-betul nekat untuk jaga tauhid diorang, tapi tak tahu cara macam mana. So diorang akhirnya dalam doa, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Very good, Masya Allah. Dia minta Allah untuk rahmat dan petunjuk, and then Allah tidurkan diorang dalam gua. Masya Allah. Dululah kalau masuk buat assignment kan, macam tak tahu sangat dah. Macam dah blur, deadline nak sampai. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya. So doa this one macam bila kita dah buntu lah. Itu yang saya tahu lah daripada Ashabul Kahfi. Masya Allah. Barakallahu fi Asma. Okey. Ashura bagi tahu depa yang tidak lama. Asma bagi tahu doa mereka. Okey, ada lagi kawan-kawan yang boleh share dengan kita. Apa poin lagi yang kawan-kawan pernah dengar tentang Ashabul Kahfi? Saya. Sila Anis. Barakallahu fi. Saya pernah dengar yang cerita pasal Ashabul Kahfi ni, dia diturunkan ketika time tu macam orang Quraisy dia macam nak cabar Nabi, macam dia nak uji betul ke Nabi ni Rasul. Lepas tu dia pun bagi soalan dekat Nabi, dia kata kat Nabi, wahai Muhammad, cuba kau cerita kat kami kisah pemuda yang ditidurkan macam itulah. Tapi Nabi time tu Nabi terlupa nak cakap insya-Allah rasanya. Lepas tu ayat ni diturunkan lambat lah. Jadi dalam tak silap saya lah 15 atau 10 hari selepas diorang minta surat tu. Lepas tu time tu Nabi macam sedih lah sebab surat tu turun lambat. Okey, barakallahu fiik. Very good, Masya Allah. Ada poin lagi kawan-kawan boleh share? Tak ada dah? Husna? Fatimah. Saya tahu yang anjing tu, dia kan kita kan selalu macam orang Yahudi, dia suka fokus untuk benda yang tak penting. Contoh orang kita kan selalu macam berapa jumlah lelaki ni? 4 ke 7 ke 3 ke? Lepas tu anjing tu nama apa? Lepas tu anjing tu kafir ke Islam? Betul ke anjing tu Islam? Benda tu tak penting. Tapi
macam cakapnya poin dia adalah kita tengok apa peristiwa tu untuk apa, sebab orang kita selalu macam fokus benda yang tak penting, macam siapa nak isteri iblis macam Siapa tu nama? maksudnya fokus benda yang penting, lepas tu serahkan ke Allah aja, macam sebut wallahu a'lam macam tu. Masya Allah, Masya Allah, betul. Dan Anjing, memang tak terus apa, sila. macam anjing tu diikut, lepas tu Allah mention, sebab Allah takkan mention sesuatu kat dalam Quran tu sia-sia, jadi anjing tu kenapa dengan anjing tu, lepas tu anjing tu antaranya sebab dia ikut orang yang lakukan kebaikan, yang orang yang bersungguh-sungguh nak jaga akidah dia. Bila dia ikut orang yang baik, dia pun terpalit kebaikan. Itu yang saya tahu lah. Betul, barakallahu fi. Masya Allah Fatimah, terima kasih banyak. Husna, ada apa-apa? Husna cakap okey. Ustazah tak ada. Tak ada. Okey, barakallahu fi. Izzah ada sesuatu? Yang saya tahu selepas mereka Ashabul Kahfi ni bangun, ada seorang di antara mereka ni bertanya kepada yang lain, kita ni dah berapa lama tidur, dan dalam ayat 9 ke ayat 10 tu Allah ada mention yang di antara dua golongan tu ada satu jawapan yang paling tepat, dan jawapan yang paling tepat tu adalah yang macam sahabat kita ada cakap tadi, wallahu a'lam, dan Allah tu lebih mengetahui berapa lama mereka tu ditidurkan. Masya Allah, betul. Lepas diorang dah habis berbincang tu, diorang terus macam decide siapa yang akan keluar pergi cari rezeki. Pergi cari makan, kan, pergi cari rezeki. Barakallahu fiik. Terima kasih Izzah. Kita nampak ada seorang rakan kita yang join, Nasirah Idris. Tadi kita rasa tak ada Nasirah kan? Nasirah baru masuk ke? Okey, kita tak dapat jawapan Nasirah lagi, tapi tak apa. Nanti Nasirah dah ready, boleh unmute. Baik adik-adik, habis dah cerita. So kita habis usrah dah lah. Sebab semua orang dah jawab dah. Okey, barakallahu fikum jami'an, masya-Allah. Poin yang sangat bagus, sangat betul, dan maksudnya adik-adik bukan tak tahu langsung tentang Ashabul Kahfi. Dah ada idea dah. Very good. Maksudnya dah mula kajian, dah ada pembacaan, dah mula Oh, okey, Ustazah, betul-betul. Maaf Ustazah Mat, tak boleh tekan pula untuk unmute. Okey, tak ada masalah. Nanti kalau Nasirah boleh tekan, cuba tengok nah. Okey, so kita nak tahu idea Nasirah je. Okey. So adik-adik dimuliakan, cerita tentang Ashabul Kahfi bermula daripada ayat 9. Dan itu yang disebut oleh, minta maaf saya tak ingat dah siapa yang sebut tadi kan. Permulaan dia bila ada orang yang mai cuba tanya Nabi berkenaan dengan roh, berkenaan dengan lelaki-lelaki yang ditidurkan lama, nak uji betul tak Nabi ni Nabi. Tahu tak kan? Dan itu satu bentuk, saya rasa Anis yang sebut tadi. Saya minta maaf, saya tak ingat dah siapa yang sebut betul. Okay, so maksudnya yang tu selepas cerita Ashabul Kahfi pun ada cerita tentang sepatutnya kamu sebut insya-Allah kan. Maksudnya pergantungan sesuatu keputusan kita, sesuatu janji kita, sesuatu jaminan kita, mesti kita sebut insya-Allah. Nak katanya surah ni bukan cerita tentang kisah-kisah saja. Ya, kisah-kisah kalau kita tak ambil, kita baca pun tak ambil pengajaran, tak dapat pengajaran kat kita. Betul tak adik-adik? Dan itulah tadaburnya. Perbezaan secara ringkas, kita baca terjemahan Quran yang ada translation, betul kan? Tafsir adalah explanation, penerangan lanjut lagi. So tafsir yang mungkin adik-adik pernah dengar, tafsir Ibnu Katsir, ya, yang antara yang glamour kalau kat Malaysia kan, tafsir Hamka, Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, ataupun adik-adik pernah dengar juga mungkin tafsir apa lagi? Tafsir Al-Aisar. Ini nama-nama tafsir yang barangkali sentiasa orang guna. Especially di Malaysia kita lah, antara tafsir-tafsir yang boleh kita dekati. Okay, yang ada dalam bahasa Melayu kita sebutkan. Tafsir At-Tabari, tafsir Syed Qutb, mungkin adik-adik pernah dengar. Okay, tafsir adalah penerangan. Dan tafsir ni mungkin banyak. Bukan mungkin banyak. Banyak. Mungkin
akan berbeza antara seorang ustaz dengan ustazah. Maksudnya penerangan dia. Mungkin kerana ustaz ni guna rujukan ini, saya guna rujukan ini. So nampak sedikit berbeza. Berbeza kerana mungkin rujukan kita berbeza, sedikit berbeza. Tapi maksudnya ayat Quran tu ayat yang sama. Adapun tadabbur, bila adik-adik kita mula kaitkan ayat tersebut secara ringkas lah, maksud tadabbur kan, secara ringkas dengan kehidupan kita. Kita dah baca terjemahan, kita dah baca tafsir, kita dengar kuliah ustaz ataupun ustazah, kita dengar kuliah asatizah tadabbur center, kita dengar kemudian kita relatekan dengan diri kita. Apa yang kita boleh keluarkan pengajaran daripada kisah tersebut. Contoh hari ini kita nak belajar Ashabul Kahfi. Sebab tadi saya mulakan dengan ta'aruf sebab kita baru kali pertama berkenalan kan. Ambil masa sikit lah. So kita nak cerita tentang Ashabul Kahfi bermula daripada ayat 9. Bermula pada ayat 9 tu dah cerita tentang Ashabul Kahfi sehingga 31. Semua tu cerita tentang Ashabul Kahfi 9 sehingga 31. Terbahagi pula kepada 3 fasa. Fasa sebelum mereka masuk gua, iaitu fasa sebelum mereka ditidurkan, dah duduk dalam gua dan kemudian dalam fasa mereka ditidurkan. Fasa ketiga dah dibangun daripada tidur yang panjang, kemudian lapak. Kan? Kita pun kadang-kadang bangkit tidur lapak kan adik-adik? Tidak? Ini contoh kita lah. So selepas mereka dibangunkan, fasa ketiga mereka nak keluar untuk cari makan. So ada 3 fasa. Sepanjang 3 fasa ni, daripada ayat 9 sampai 31, bila kita dah baca cerita, kita dah baca terjemahan, kita dah baca tafsir, kita dah dengar ustaz-ustazah cerita, sampailah kepada kita macam mana kita nak relate cerita Ashabul Kahfi ni dengan kehidupan kita. Apa benda ni? Saya bukan marah ni. Ni semangat ni. Adik-adik. Ni semangat ni. Jangan tahu ya. Apa dia ustazah ni duduk marah seorang-seorang dia kan. Ada ni bukan ni. Orang Kedah kan. Ada orang utara kat sini tadi tak ada kan. Saya rasa ramai orang Johor tadi. Betul tak? Fatimah orang mana? Fatimah faham kan? Saya Selangor tapi tahulah Selangor, Terengganu. Oh ada mix-mix no? Tapi saya rasa tak ada orang utara tadi dalam 5, 6, 7 orang kita kan. Betul tak? Seseorang aja. So adik-adik kena hadap lah ya. Kalau tak faham tolong tanya apa dia. Maksud dia kan. So dalam 9 sampai 31 ni ayat ni adik-adik. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Macam mana kita nak faham. Macam mana kita nak relate dengan kehidupan kita. Macam mana kita nak hayati. Macam mana kita nak posisikan diri kita dalam ayat ni. Okay, sekarang kita cuba masuk sedikit dalam daripada ayat 9 sehingga 31 secara pantas. Saya bagi poin saja sebab kalau kita nak tadabbur ayat demi ayat tu mungkin sedikit mengambil masa. Kan kita nak tengok satu persatu huruf dan sebagainya. Poin dia adik-adik, mereka ni siapa? Kan? Kalau adik-adik mula tengok daripada ayat 9, yang ni persoalan dia lah. Persoalan yang Allah tanyakan. Satu bentuk yang Allah tanya supaya kita macam tadi Fatimah sebut kan. Fatimah kata tadi, kadang-kadang kita selalu fokus pada benda yang tak cukup penting. Kita terlupa fokus kepada perkara yang sangat penting. Ya, kita sibuk nak tahu tu anjing tu warna apa, anjing tu nama apa, betul tak? Berapa orang pemuda secara detailnya, dekat negara mana misalnya. Sedangkan perkara tersebut tidak di-highlightkan di dalam Al-Quran. Ini juga antara benda yang bila kita belajar Al-Quran adik-adik, kita akan dapat bezakan. Yang mana Allah sebut dalam Quran bermaksud itu antara yang super duper penting dan kita perlu kaji. Kita perlu faham, kita perlu hayati. Yang mana didiamkan oleh Allah, Allah tak sebut detail siapa nama isteri Nabi Ibrahim misalnya kan. Siapa nama lelaki-lelaki Ashabul Kahfi ni, tak sebut pun. Berarti bukan kita tak boleh kaji, boleh kaji. Tetapi jangan sehingga spotlight kita tu lebih duk kaji nama mereka berbanding pengajaran yang kita ambil daripada Ashabul Kahfi. So bila Allah cerita ayat 9, persoalan dia mula-mula, ini satu benda yang kita kena highlight juga ni, ayat 9. Allah kata apa? Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahawa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim tu, ya raqim ni banyaklah para ulama bincang. Salah satunya adalah anjing yang bersama dengan mereka tu kan.
adakah kamu rasa cerita tentang Ashabul Kahfi dan anjing mereka ni termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Cerita mereka ni salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Macam mana boleh tidur dalam masa yang panjang, dalam masa yang lama, tapi bangun jadi balik macam sama dengan yang sebelum tidur. Sekejap kita akan tengok. Tapi Allah nak persoalkan, Allah nak tanya, adakah kamu mengira cerita yang ni sahaja ke kekuasaan Allah Ta'ala, sedangkan banyak lagi benda-benda di sekeliling kita yang cerita tentang kekuasaan Allah. Betul tak adik-adik? Kita tengok langit, bagaimana langit yang indah, Masya Allah, Tabarakallah, tanpa tiang, ya, tanpa tongkat, tak pernah runtuh. Dan kita tengok awan tu bergerak daripada masa ke semasa, tak statik. Tiba-tiba daripada cerah kemudian mendung dan sebagainya. Semua di sekeliling kita adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. So itu antara benda yang kita boleh belajar juga daripada surah Al-Kahfi. Bukan cerita tentang yang menakjubkan sahaja. Yang kadang-kadang kita terlampau fokus dekat wow. Yang tak wow yang kita tengok langit. Everyday kita tengok langit, kita tengok pokok. Kita tak nampak pun kebesaran Allah Ta'ala di sekeliling benda kita tu. Kita nampak yang besar ni je yang wow. Yang menyatakan kehebatan Allah. Sedangkan every single thing di sebelah kita, di sekeliling kita menandakan kekuasaan Allah. Baik, adik-adik ayat 10 doa yang Asma share tadi. Okay, Masya Allah. Tapi tengok ayat 10 adik-adik. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sebenarnya ayat 9, 10 dan 11, ayat 9, 10 dan 11 adalah kita katakan permulaan penceritaan. Mula-mula cerita lah kan. Sampai ayat 12. Ini masih kita kata teaser. Yang masuk perincian tu bermula daripada ayat 13. Ini antara yang disebutkan. Yang mungkin ada sedikit perbezaan bila kita buat rujukan. So ayat 9 tadi Allah tanyakan satu persoalan untuk kita berfikir tentang kehebatan Allah Ta'ala. Mulai ayat 10 Allah dah cerita secara detail sedikit tentang Ashabul Kahfi. Tapi 10, 11 dan 12 masih teaser. Kalau adik-adik tengok ayat 10, cerita sebelum, betul tak? Id awal fityatu ilal kahfi, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua dan doa mereka. Doa yang Asma sebut tadi. Masya Allah adik-adik, kalau ada rezeki kita akan tengok doa ni kan. Dalam banyak-banyak adik-adik, mereka ni meninggalkan keselesaan rumah mereka, istana mereka, meninggalkan keluarga mereka, masuk ke gua untuk selamatkan akidah. Betul tak? Tadi ada siapa sebut poin, salah seorang sebut tadi kan. Tapi nak cakapnya, berbanding di luar gua dengan di dalam gua, sebenarnya mana yang lebih luas? Mana yang lebih luas adik-adik? Di luar gua, betul tak Anis? Luar gua lebih luas berbanding dalam gua. Kalau ikut logik kita, kenapa daripada duduk luas-luas ni, tempat yang lapang, yang lebih luas nak masuk dalam gua? Betul tak adik-adik? Tetapi cara pandang orang beriman bukan keluasan dunia tu yang luas. Maksudnya mereka membawa diri daripada keluasan dunia kepada kesempitan gua, tapi orang yang tengok gua tu sempit, maksudnya bukan daripada kacamata orang beriman. Mereka melihat dunia tu sempit, gua tu luas. Betul tak adik-adik? Ada orang yang dah duduk bebas di luar nak memilih masuk tempat yang lebih sempit. Kalau kita mungkin fikir banyak kali, tetapi kerana mereka sudah tentu dengan izin Allah Ta'ala, dengan hidayah Allah Ta'ala, mereka nampak gua tu lebih menyelamatkan. Mereka masuk gua dengan matlamat menyelamatkan akidah. Betul adik-adik? Dan adik-adik fikir tak, kenapa agak-agaknya dalam banyak-banyak benda lah kan, mereka boleh minta kepada Allah Ta'ala kerana mereka ni orang beriman. Kan? Mereka orang beriman. Dalam banyak-banyak benda, mereka boleh minta adik-adik. Mereka minta pada ayat ke-10,
Rabbana hablana min ladunka rahmah. Wahai Allah, kurniakan kami, anugerahkan kami dari sisimu wahai Allah. Min ladunka rahmah, rahmat. Itu satu phrase ataupun satu phrase, kan? Satu phrase yang membawa maksud satu kita kata satu potongan lah. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Wahai Allah, berikan kurniakan kepada kami rahmat dari sisimu rahmat. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Adik-adik, dalam banyak-banyak benda, agak-agaknya kenapa ya Allah minta, mereka minta pada Allah rahmat. Dan minta sempurnakan petunjuk yang lurus bagi mereka. Yang mana mereka boleh je minta makanan, minta pakaian, dalam keadaan mereka keluar nak menyelamatkan diri ni kan. Yang ni sebab teaser dia. Yang detail nanti adik-adik akan tengok ayat 13. Bermula 13 tu barulah lebih detail. 10, 11, 12, kalau adik-adik tengok 10 sebelum masuk gua. Ataupun permulaan masuk gua. Ayat 11 dalam gua. Ayat 12 dah bangun daripada tidur. So 10 sebelum tidur, 11 dekat-dekat nak tidur ataupun dah tidur. Dah tidur. Ayat 13, ayat 12 dah bangun tidur. Betul tak? So ada 3 fasa lah yang macam saya sebut tadi. So bermula ayat 13 baru detail. 13 sampai 31 semua baru detail satu persatu. Macam mana keadaan mereka tidur, berapa masa mereka tidur, mereka tu berapa orang, semasa mereka tidur macam mana keadaan matahari, bagaimana mereka dibolak-balikkan, bagaimana Allah selamatkan masa mereka tidur, itu detail. Tapi 10, 11, 12 adalah teaser. Saya sebut teaser lah. Muqaddimah, nak bagi tahu ada 3 fasa kamu akan belajar tentang Ashabul Kahfi. Tapi adik-adik, agak-agaknya kenapa ataupun apakah hikmah ataupun apakah yang adik-adik faham tentang rahmat? Kita mungkin tak sempat habis dan memang takkan habis pun lah. Saya akan pergi sekali secara laju. Tapi saya nak stop dekat doa sebab daripada ayat 9 sampai 31 cerita tentang Ashabul Kahfi, ada sepotong doa yang kita boleh belajar daripada doa ini. Doa Ashabul Kahfi. Apa adik-adik rasa kenapa ya dalam banyak-banyak benda mereka minta rahmat? Dan apakah maksud rahmat yang adik-adik tahu? Ada siapa nak jawab? Tak ada. Semua orang tertunduk. Sebab dalam usrah jadi saya tak tembak lah kan. Fatimah. Okay. Kalau dalam kelas saya, masa saya mengajar, yang tunduk tu kita sebut nama. Okay, Fatimah nak share sesuatu? Rahmat Allah tu luas dan benda tu tak terjangkau. Kadang-kadang ni yang dari usrah sebelumnya, Masya Allah. saya cakap manusia ni suka spesifikkan rahmat Allah. Maksudnya dia rasa kalau Allah kabulkan doa dia, itu rahmat. Rahmat. Padahal boleh jadi dia berputus asa sebab Allah tak kabulkan doa dia. Sedangkan Allah tak kabulkan doa dia, itulah yang terbaik untuk dia. Bentuk rahmat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lepas tu contoh kita spesifikkan rahmat Allah kat atas kita. Macam rezeki, kekayaan, makanan yang mewah-mewah. Padahal boleh jadi rahmat tu sangat-sangat luas. Nanti inilah Ustazah cerita yang matahari semua tu. Itulah rahmat dia. Ustazah Hanani Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Betul, Masya Allah. Sudut pandang yang sangat baik. Ada lagi kawan-kawan nak share? Dalam banyak-banyak, tak perlu Ustazah je lah share. Ada sama-sama nak share? Okey, baik. Adik-adik, kalau perasan, cuba tengok ayat 10 ni. Ya, ayat 10 ada cerita tentang rahmat, ada cerita tentang hayyi lana wa hayyi lana min amrina rasyada. Cuba adik-adik tengok pada ayat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tengok pada ayat 16. Ada tak CP-CP dia?
Bukan kita kata pengulangan ayat, tidak. Tapi ada tak mirip-mirip. Kalau tadi Ashabul Kahfi minta Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Allah, kurniakan dari sisimu rahmat ke atas kami dan sempurnakan urusan kami, luruskan urusan kami, mudahkan urusan kami, beri petunjuk dalam urusan kami. Cuba adik-adik tengok ayat 16. Wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, fa'wu ilal kahf, dan kemudian maka carilah tempat berlindung ke dalam gua, yanshur lakum rabbukum min rahmatih, nescaya Tuhan akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Siapa boleh relate benda ni? Apa yang adik-adik boleh faham antara ayat 10 dengan ayat doa mereka dengan ayat yang ke-16? Siapa boleh relate? Ayat 10 mereka doa. Ayat 11 ayat 16 Allah bagi tahu. Ya, cerita mereka meninggalkan, apabila kamu tinggalkan kaum mereka dan raja yang menyuruh mereka menyembah selain pada Allah Ta'ala, dan apa yang mereka sembah tu, yanshur lakum rabbukum min rahmatih, Allah akan limpahkan ke atas kamu sebahagian daripada rahmatnya. Tadi dia pun minta rahmat kan? Dia pun minta rahmat kan adik-adik? Dia pun minta apa yang pertama? Dia pun minta rahmat. Dan Allah jawab dalam ayat 16. Tinggalkan apa yang mereka sembah, jangan follow, yang masuk ke gua, maksudnya selamatkan akidah, selamatkan agama kamu, selamatkan pegangan kamu, selamatkan diri kamu daripada terjebak dengan benda-benda yang tak betul ini. Tadi kamu minta rahmat kan? Yang pertama Allah jawab apa dia? Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Allah beri rahmat. Bahkan Allah cerita dalam yanshur ni nasyara ni salah satu bentuk dia macam menyebarkan ataupun melimpahkan. Subhanallah, orang beriman kan macam ni adik-adik. Kan? Follow apa yang Allah susun. Follow apa yang Allah arahkan atau perintahkan. Follow apa yang sepatutnya kita buat untuk meraih kasih sayang dan pengampunan Allah. Follow apa yang sepatutnya kita buat untuk dapatkan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Mereka buat apa? Mereka masuk kenapa? Nak selamatkan akidah. Berarti mereka lebih mementingkan akidah mereka. Mereka minta apa? Allah bagi apa yang mereka minta. Sonok tak macam tu? Tapi ada syarat dia. Ada prasyarat dia. Bukan prasyarat, ada syarat dia. Ikut apa yang Allah suruh. Tidak? Nah, ini secara ringkas lah. Kalau detail lagi, kita akan dapat banyak lagi. Dan dia minta apa? Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan juga sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ni. Maksudnya apa? Ya, maksudnya uruskan. Mereka, adik-adik, mereka ni melarikan diri daripada raja, daripada kaum, community, daripada keluarga yang totally different dengan mereka. Point dia, mereka ni minority lah kan adik-adik kan? Katalah kita dalam usrah kan? Kita dalam usrah, saya tanya. Adik-adik, cuba jawab soalan saya, jawapan A atau B. Ya, kita ada 10 orang. 10 orang tolak saya yang tanya soalan. 9 orang jawab. 9 orang jawab, 8 orang jawab A. Seorang jawab B. Ketak tak perut? Walaupun dia rasa macam confident, aku rasa confident ni jawapan ni. Tapi macam mana 8 orang boleh jawab A Dia tiba-tiba dia seorang je jawab B. Orang kata apa? Butterfly in the stomach. Tak tahu betul ke tak kan? Betul ke? Betul tak adik-adik? Ui, dia punya ketak tu. Tapi saya rasa saya confident benda ni. Betul tak adik-adik? Contohnya saya kata, okey, surah ni duduk dalam juzuk berapa? 8 orang jawab juzuk 13. Ada seorang jawab juzuk 15 Ustazah.
Dia confident jawapan tu, tapi sebab against dengan majority, dia seorang-seorang seketui dia, minority, rasa macam nak tutup video left group tu. Betul tak? Adik-adik Ashabul Kahfi minority. So you just imagine macam mana mereka ni nak selamatkan diri dengan adanya ugutan daripada raja dan community. Maksudnya kita buat satu benda yang kita confident betul. Tapi disebabkan melawan arus. Dahlah lawan arus tu lawan dengan raja pula. Yang ada priority, bukan priority, yang ada authority, priority juga dah. Kena ikut dia, raja kan? Kena aulakan dia kan? Ada power, ada kuasa dan ada ubutan. Macam mana ya? Tapi kerana mereka beriman, dan iman ini adik-adik menguatkan. Dan apa yang mereka minta Allah jawab. Allah berikan. Dan mereka minta meluruskan urusan mereka. Allah jawab dalam ayat 16. Allah cerita, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan kami sediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. So adik-adik, kita dah tahu dah, okey, mereka doa apa. Dan Allah bagi jaminan untuk mereka. Allah beri rahmat kepada mereka. Allah permudahkan urusan mereka. Allah uruskan urusan mereka. Dan sebenarnya adik-adik, kalau adik-adik tengok, min ladunka tu pun satu benda yang sangat detail. Kalau kita tengok, Masya Allah, Tabarakallah. Sangat seronok. Ya, bila kita cerita min ladunka adik-adik, sesuatu yang datang dari sisi Allah, kadang-kadang tak logik pun akal kita. Betul kan? Macam mana boleh tidur lama tapi tak terkesan fizikal mereka? Macam mana boleh masuk dalam gua, tidur, matahari pula yang Allah gerakkan tentera-tentera Allah Ta'ala, Allah gerakkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala di sekeliling mereka untuk menyantuni mereka yang sedang tidur. Kita akan tengok pada ayat matahari nanti kan? Watara syams. Yang mana matahari pula boleh condong just to serve them yang tidur kat dalam Al-Kahf ni, dalam gua ni. Itu kita nak cerita bila min ladunka, sesuatu dari sisi Allah Ta'ala. Kadang-kadang memang orang kata apa, tak logik, mana ada orang tidur lama. Kan? Tapi Allah nak buktikan itulah keajaibannya, kekuasaan Allah Ta'ala. Bila Allah bagi sesuatu benda, kadang-kadang kita memang tak logik, kita tak boleh berfikir. Tak masuk akal kita sebutkan. Tapi yang datang sesuatu daripada sisi Allah Ta'ala itu sudah tentu akan membantu kita, akan memudahkan urusan kita. So apa bentuk rahmat Allah Ta'ala dalam cerita Ashabul Kahfi adik-adik? Mari kita tengok sikit secara pantas ayat 11, permulaan mereka tidur kan? فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Dan kami tutup telinga mereka, فَضَرَبْنَا, kami tutup telinga mereka, آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ, ketika mereka di dalam gua, سِنِينَ عَدَدًا, beberapa tahun. Beberapa tahun. Yang ni kan kita kata ayat 10, 11, 12 ni macam teaser kan? Fasa ayat 10, sebelum mereka ditidurkan, apa doa mereka? Ayat 11, mereka ditidurkan. Ayat 12, cerita tentang mereka bangun nanti. Tapi ayat 11 nak cerita mereka, Allah Ta'ala tutup telinga mereka. Siapa tahu kenapa telinga? Kenapa bukan mata? Kenapa dik? Siapa nak jawab? Ni kita ada orang pembinaan, ada orang matematik, ada orang account, ada pengajian Islam, ada ekonomi. Kokolah terkait dengan sesuatu yang dia belajar. Dan bidang-bidang lain yang saya tak sebut ni adik-adik, minta maaf kalau saya tak ingat. Agak-agaknya adik-adik, kenapa Allah cerita? Mereka kan tidur lama kan, yang adik-adik dah tahu kan. Saya tak sebut beberapa poin yang adik-adik dah tahu. Sebab tadi kita dah dengar ada adik-adik share apa yang adik-adik dah tahu. Sekarang ni cerita dia, mereka tidur. Mereka tidur. Dan cerita
masa mereka tidur tu Allah guna panca indera, dalam nak cerita mereka tidur tu Allah guna panca indera telinga. Sedangkan kalau kita kira kalau tidur dengan mata lah kan. Okey, kenapa adik-adik? Agak-agaknya. Ataupun bukan dengan agak-agak tapi memang saya confident walaupun saya rasa saya minority. Tapi bukan minority insya-Allah. Ada siapa nak share? Husna cakap sesuatu. Saya rasa mungkin sebab bila kita tidur, ini pendapat saya lah. Okey, barakallahu fiik. Dia ada gangguan bunyi, kita akan terjaga. Mungkin sebab tak ada kait dengan mata, sebab dari situ tak ada mungkin mata Mata sebab dia duduk dalam gua. Macam tak ada macam tu gerak-gerak ke apa. Tak ada cahaya. Tak ada cahaya ke apa. Tapi dari segi pendengaran sebab tu lah nak elakkan terjaga. Mungkin. Masya-Allah, barakallahu fi Husna. Ada lain kawan-kawan yang nak share? Kenapa telinga? Tak ada. Yang lain semua setuju dengan Husna. Ashura ada sesuatu nak sebut? Sama. Betul. Sama juga. Barakallahu fikum jami'an. Ini semua ukhuwah mantap ni. Adik-adik dah berkenalan antara satu sama lain, tak kenal lagi kan? Ini first time. Tapi ukhuwah mantap ni semua setuju. Senang cakap apa? Setuju. Kan? Apa Ashura sebut? Setuju semua. Barakallahu fikum. Baik, adik-adik. Cuba tengok. Kita kunci smartphone kita nak bangun pukul 5-6 pagi. Kita kunci apa adik-adik? Kita kunci telefon lah. Kita kunci alarm lah kan? Dan alarm tu menggerakkan apa? Panca indera kita, alarm tu menggerakkan kita, panca indera yang mana untuk kita bangun. Walaupun kadang-kadang mungkin alarm kita bunyi, kita tutup. Tapi yang tu kira belakang lah kan. Tapi maksudnya alarm kita tu menggerakkan kita melalui panca indera mana? Telinga. Telinga, betul. Asma? Kok lah Asma melalui panca indera lain? Tak ada Panca indera telinga adik-adik. Betul tak? Kita kunci alarm bukan gerak mata kita. Alarm bukan gerak mulut kita. Alarm gerak siapa? Apa maksud saya? Gerak telinga kita. Tapi letak belakang lah yang kalau kita tak dengar ke, tidur mati ke, ataupun kadang-kadang kita tutup balik. Tapi point dia, alarm ataupun yang menggerakkan kita terjaga adalah sesuatu yang masuk melalui pendengaran. Bukan penglihatan. Betul tak adik-adik? Subhanallah, Allah Ta'ala tutup sumber yang boleh menggerakkan mereka daripada tidur. So kalau tutup telinga, that's why adik-adik, antara bentuk rahmat Allah Ta'ala bagi dekat mereka, mereka boleh tidur panjang. Dan adik-adik, cuba fikirkan semula kita patah balik sikit tadi kan. Mereka ni lari daripada raja dan juga komuniti mereka yang tak sama pegangan. Betul tak? Tak sama pegangan. Agak-agaknya takut tak adik-adik? Macam kita kata tadi, majority dengan minority. 8 orang jawab A, seorang je jawab B. Takut tak agak-agak? Asasnya gelisah mungkin, takut juga sebab tu mereka minta rahmat Allah dan mereka minta Allah Ta'ala mudahkan, tolong uruskan, tolong luruskan, beri kesempurnaan, bantu untuk bagi petunjuk kat mereka kan. Tapi subhanallah, mereka boleh tidur lama. Macam mana agaknya kalau kita tidur dalam keadaan assignment tak siap lagi? Khususnya untuk adik-adik yang masih study kan. Kan? Ataupun bukan contoh tentang assignment lah. Lama masuk usrah sebut assignment pula kan. Sebut benda lain lah. Kan duk fikir kan. Duk fikir bila lah boleh balik kampung ni. Maksudnya ada sesuatu yang menyesakkan dada kita. Membuatkan kita pening, berfikir, runsing.
takut, gelisah, panik, apa-apalah perasaan kita sebagai manusia kan. Ada sesuatu yang membuatkan kita tak tenang lah kita katakan. Agak-agaknya boleh tidur nyenyak tak? Asasnya, tapi adik-adik boleh angguk tau kalau saya salah. Tak semestinya bersetuju dengan saya adik-adik. Jangan takut untuk against dengan saya. Kita bukan Ashabul Kahfi, kita bukan golongan yang menentang apa ni. Kita insya-Allah berada dalam keimanan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Betul tak adik-adik ke? Adik-adik kata, saya Ustazah, duk lagu mana apa Lena serupa tu juga. Saya tak tahulah kan. Tapi asasnya kita ada sesuatu yang merungsingkan kita, tak boleh tidur nyenyak. Betul tak adik-adik? Agak-agaknya macam mana subhanallah bentuk kerahmatan Allah Ta'ala bagi kepada Ashabul Kahfi. Dalam keadaan mereka melarikan diri untuk menyelamatkan akidah mereka. Meninggalkan kesenangan dan keluasan dunia. Kesenangan dan keluasan dunia quote and quote lah. Di sisi manusia lain mungkin melihat keluasan dunia, tetapi bagi mereka melihat gua itu lebih luas, lebih menenangkan berbanding dunia yang menyembah selain pada Allah Ta'ala. Betul tak adik-adik? Mereka masuk dan pilih gua. Dan Allah Ta'ala, Masya Allah, Tabarakallah, Allah Ta'ala limpahkan kurniaannya, rahmatnya. Dan kita tak spesifik rahmat dengan apa-apa perkataan. Tadi adik mana yang sebut yang ni? Fatimah, Sabrina. Fatimah kan? Rahmat, betul. Sebab ulama menceritakan rahmat ni maksud dia sangat luas. Cerita tentang rezeki, rahmat. Cerita tentang kesihatan, rahmat. Cerita tentang pengampunan, rahmat. Cerita tentang kasih sayang, rahmat. Cerita tentang pertolongan Allah, rahmat. Semua bentuk tu adalah bentuk rahmat Allah Ta'ala. Dan dia mungkin, orang kata apa, berbeza rahmat Allah ke atas kita antara satu sama lain maksudnya. Contoh ada orang yang dia dapat sesuatu benda yang macam Fatimah kata, dia minta A. Tapi Allah bagi B, dia menyangkakan Allah tak merahmati dia, Allah tak mengasihi dia. Tapi sebenarnya cara Allah rahmat tu adalah dengan cara bagi B. Kan subhanallah. Dan bentuk Allah merahmati salah satunya Ashabul Kahfi ini ditenangkan dada, maksudnya boleh tidur lama. Di samping, sebenarnya bukan di samping, sebenarnya Allah Ta'ala yang menghalang pendengaran mereka tu dan tidur lama. So adik-adik ayat 13, permulaan dia Allah cerita tentang cerita yang benar ini. Okay. So ayat 14 adik-adik, saya pergi laju sedikit. Ayat 14 cerita tentang mereka punya prinsip. Prinsip mereka. Sebenarnya saya nak suruh adik-adik yang share, tapi mungkin sebab masa agak singkat dah kan. So tapi ayat 14 saya nak bagi tahu prinsip mereka. Ketika mana mereka berhadapan dengan raja ataupun penguasa mereka, cuba tengok adik-adik, warabatna ala qulubihim, Allah Taala kukuhkan, teguhkan hati mereka ketika mana mereka berdiri di bagi tahu prinsip mereka. Kat mana prinsip mereka adik-adik? Dalam ayat 14. Siapa nak teka? Saya nak cuba. Sila, Anis. Barakallahu fiik. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Barakallahu fiik. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Habis. Betul ke? Betul. Barakallahu fiik. Adik-adik cuba tengok. Masya Allah. Apa prinsip mereka? Mereka sebut. Ini kita sebut tadi lagi sekali kan. Bukan salang-salang orang boleh sebut depan penguasa, depan raja, depan masyarakat yang ramai yang tak sama dengan mereka pegangan kan. Tiba-tiba mereka boleh berdiri, mereka boleh bagi tahu. Idza qamu, apabila mereka berdiri lalu mereka kata apa? Faqalu, mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan juga bumi, yang mencipta langit dan juga bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami sesungguhnya kami ataupun kami tidak menyeru, tidak berdoa, tidak memohon selain daripada Dia. Ini prinsip orang beriman kan adik-adik kan? Tak ada lah kami nak seru Tuhan lain, tak ada lah kami nak berdoa kepada orang lain.
apa pun masalah kami sebesar mana pun, itu antara benda yang kita boleh kaitkan kan, Masya Allah tabarakallah. Kalau kami buat macam tu, berarti kalau kami sembah selain pada Allah, kalau kami berdoa menyeru selain pada Allah, laqad qulna idzan syatata, kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Kehidupan kita sebagai seorang orang beriman yang berprinsip adik-adik. Kita pilih. Dan prinsip kita mesti secocok, selari dengan apa yang digariskan oleh Allah. Okey, kita pergi laju ayat 15, penerangan balik. Okey, saya tak panjangkan dekat ayat 15. Ayat 16, kita dah cerita sikit tadi kait dengan ayat 10 kan? Kita pergi laju sikit. Ayat 17, semasa mereka ditidurkan. Okey, ayat 17 ni agak panjang juga. Poin dia macam yang saya sebut tadi, masa mereka ditidurkan, subhanallah, adik-adik kan tengok watara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal wa hum fi fajwatin min ila akhir al-ayah. Nak cerita pendek dia adalah matahari condong dari gua mereka, maksudnya sepanjang mereka tidur, matahari pula ayat saya, matahari pula yang adjust supaya mereka tu boleh tidur macam biasa juga. Matahari tu Allah kontrol. Allah yang kontrol. Dalam bahasa saya maksudkan untuk serve mereka. Ya, mereka tetap mendapat cahaya matahari, tetapi cahaya matahari yang tidak menyakitkan mereka, cahaya yang tidak mengganggu mereka daripada tidur lena dan nyenyak. Kalau kita tengok dekat sini, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Masa terbit maksudnya masa keluarlah. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Pendek cerita dia apa dia? Maksudnya sinar matahari tidak mendekati mereka, tetapi hanya sedikit sahaja yang masuk kepada mereka. Dalam erti kata lain, di tempat yang lapang dalam gua tersebut, udara sampai kepada mereka dari segala arah, sebab kita perlu udara kan adik-adik kan? Kita perlu udara dan udara sampai kepada mereka. Tetapi teriknya cahaya matahari itu tak mengganggu mereka, tak mengusik mereka. Masya Allah, tabarakallah, adik-adik, ini kelebihan orang-orang beriman. Betul tak? Macam mana orang tidur kat dalam gua tu dah lah lama. Dah lah tidur nyenyak. Dapat udara. Tetapi cahaya matahari tak terik kena mereka. Terselamat. Masya Allah. Tabarakallah. Kan? Kemudian ayat 18. Saya pergi pantas. Ayat 18. Saya tak akan habis sampai 31 jugalah. Okay, nak cerita sampai mereka bangun je. Ni mereka tengah tidur. Ayat 18 mereka tidur. Dan ada lagi kalau adik-adik tengok wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal ayat 18, ya, maksudnya kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Agaknya okey kat sini sebab saya berhenti sekejap. Adik-adik, apa hikmah Allah nak cerita? Banyaklah sebenarnya, tapi antara salah satunya, apa hikmah Allah bolak-balikkan badan mereka? Ustazah, mungkin saya boleh share. Silakan Aizah, barakallahu fiik. Waktu saya dengan Usrah Ustaz Nazri, ada student medik ni, dalam grup saya ada student medik. Jadi dia cerita waktu dia ada belajar tentang kalau orang koma, selepas dia bangun daripada koma, dia kena menjalani fisioterapi sebab waktu koma kan kita tak bergerak. Bila kita tak bergerak, kita punya otot-otot tu dia tak function, dia tak boleh nak function betul-betul. Jadi itu sebabnya Allah bolak-balikkan Ashabul Kahfi ni. Nak cakap yang dan student medik tu dia cakap macam ni, nak cakap yang Allah ni
betapa jagaan Allah ni luar biasa. Kita macam kalau sebagai doktor pun, kalau merawat orang koma pun kita tak sampai nak bolak-balikkan dia waktu dia koma. Itulah. Itulah hikmah. Barakallahu fi Aiza. Betul. Terima kasih banyak Ustazah Aiza. Masya Allah, barakallahu fi. Kan. Adik-adik sekalian, kita sendirilah. Jangan ambil yang tidur lama lah. Kan, kita yang tidur contohlah pukul 11 malam sampai esok 5 pagi kan. Adakah kita statik tidur? Walaupun kita tak sedar sepanjang kita tidur tu, tapi secara asasnya kita memang balik kiri kanan kan. Tiba-tiba selimut dah hilang ke mana contohnya. Maksudnya ada pergerakan sepanjang tidur. Betul tak adik-adik? Dan itu biasalah 8 jam, 7 jam tidur. Ini tidur lama. Dan Allah serta Allah bolak-balik kan. Dan yang Izzah share tadi, Masya Allah, tabarakallah. Izzah share daripada studi medik tu kan. Kalau orang koma, lepas tu kena ada, adalah lepas tu ada perubatan atau pengubatan yang, rawatan yang bersambungan. Begitu juga adik-adik, kalau ibu ayah kita ataupun orang tua kan, orang yang dah lanjut usia, yang bedridden, yang duduk, still kita kena alih mereka, betul tak? Ataupun baby, kita ambil baby. Baby kalau dia tak pandai alih lagi badan dia, kan kadang-kadang dia jadi makan bantal. Betul tak? Pernah dengar tak? Makan bantal. Dia macam ada, kalau rambut dia penuh tiba-tiba kat sini, rambut tak naik lagi. Sebab dia macam, dia tak bergerak lah. Dia tak bergerak lagi, dia tak pandai lagi alih kiri kanan. Melainkan kita yang alih, dia akan jadi makan bantal dan sebagainya. Maksudnya, berlaku sesuatu perubahan kepada fizikal. Kalau statik dengan satu tempat yang lama, ada berlaku perubahan. Ya, rambut tak tumbuh ke? Rambut tumbuh panjang sangat ke? Kita PKP lama ni pun rambut lagi panjang, betul tak? Adik-adik, Ashabul Kahfi tidur lama. Dan Allah jadikan tu rutin juga. Alih kiri kanan badan mereka. Yang mana adik-adik, bila kita tengok perbahasan ulama bagi tahu, mereka lepas mereka bangun selepas beratus tahun tidur pun sama macam mereka tidur awal-awal. Sebab tu bila mereka dibangunkan, adik-adik tengok pada ayat, lebih kita dah nak habis lah kan? Saya nak habiskan sikit lagi. Pada ayat berapa yang mereka berbalah berapa hari? Ayat 19. Kan? Ayat 19. Qala qailun minhum kam labistum. Salah seorang tu kata, berapa hari yang kita tidur? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kita tidur sehari ataupun half. Sebab tak ada perubahan berlaku dia. Tak ada perubahan berlaku. Bangun-bangun duduk lagu tu lah rambutnya. Disebutkan tak ada perubahan pada kondisi mereka. Ya, badan mereka sihat macam mana sebelum mereka tidur. Rambut, kulit tak berubah kondisi, tak berubah penampilan pun. Walaupun tidak beratus tahun. Masya Allah, tabarakallah. Baik, so saya berhenti dekat ayat 19. Dan sebenarnya selepas itu, ni kira mereka dah bangun dah ni. Ayat 19 mereka dah bangun ni adik-adik. Ayat 19 mereka dah bangun, mereka dah bertanya berapa hari yang kita tidur. Dan ada ulama kata sebab apa mereka duk question benda tu. Mereka merasakan sehari atau half day. Sebab apa? Sebab masa mereka masuk, ada yang menyebutkan, ada ulama menyebutkan mereka masuk pun waktu pagi. Mereka terjaga waktu petang. That's why ada sebahagian di kalangan mereka yang merasakan tidur sehari ataupun half day. Tapi sebenarnya tidur beratus-ratus tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita tak bincang ayat yang cerita berikutnya berkaitan dengan berapa orang dan mereka cari, kemudian mereka keluar cari makan pada ayat 19 juga adik-adik. Saya berhenti dekat sini. Daripada apa yang sempat kita kongsikan lah. Sempat juga sampai ayat 19, maksudnya mereka bangun dan kemudian mereka cari rezeki atau cari makan kan. Kalau adik-adik tengok pada ayat 19 tu lah. Ya. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Cari sebaik-baik makanan. Dan ada waspada yang kawan-kawan mereka pesan. Contoh pada ayat
20 ya. Jaga tindakan, jaga hati-hati, berwaspada supaya jangan orang tahu. Ya, kena dalam ayat 19 wal yatalattaf, berlemah lembut, jangan, make sure orang tak heran atau bukan tak heran, tak sedar dengan keberadaan kamu sebab wang yang mereka gunakan berbeza dengan mata wang pada tahun itu. Ya, so make sure berhati-hati tahu. Pendek cerita, selepas itu mereka meninggal ataupun mereka dimatikan semula. Adik-adik, fasa mereka sebelum, semasa tidur dan selepas dibangunkan. Ada 3 fasa. Yang penting adik-adik, Ashabul Kahfi ini yang terakhir sebelum saya berhenti, saya nak share dengan adik-adik satu sahaja. Ayat terakhir mana sekejap. Bukan ayat terakhir lah sebenarnya. Saya nak relate satu ayat mana dia saya tulis dah tadi. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Dalam banyak-banyak ni, kita tahu cerita ni adalah mereka ini adalah fityatun, pemuda. Betul kan? Mereka ini pemuda. Dan pemuda itu adalah adik-adik di hadapan saya. Daripada kisah pemuda Al-Kahfi ini, ataupun Ashabul Kahfi ini, kalau adik-adik relatekan dengan adik-adik sebagai seorang pemuda dan pemudi, berikan satu pengajaran ataupun apa yang adik-adik boleh relatekan dengan adik-adik sebagai seorang pemuda sebelum kita habis. Cerita dia tak lengkap lah sebenarnya kan. Tapi boleh nampaklah mereka sebelum tidur. InsyaAllah semoga Allah pandukanlah, Allah nolongkan semasa mereka tidur dan kemudian mereka bangun semula. Tetapi Allah cerita tentang mereka ini pemuda. So adik-adik sebagai pemuda, apa yang adik-adik belajar daripada surah ini? Daripada surah ini spesifiknya cerita tentang Ashabul Kahfi, iaitu pemuda yang menduduki gua dan tidur di dalam gua dengan lama. Sebagai pemuda, apa yang adik-adik boleh share dengan kita malam ni sebelum berakhir usrah? Siapa nak mula? Ashura dulu, silakan. Kita cuba bila kita ikut suruhan Allah dan kita berserah pada Allah. Jadi Allah akan Allah kan maha mengasihani, Ar-Rahim tu terhadap orang-orang yang sangat beriman. Jadi saya rasa bila kita ikut apa yang Allah suruh, lepas tu memang masa tu memang dah terdesak lah kan. Kita dah berusaha tapi dah memang tak ada cara, kita tawakal, serah pada Allah dan Allah yang akan uruskan segala urusan kita. Itulah yang saya dapat. Ashura sebagai pemuda, daripada conclusion Ashura tadi, apa Ashura sebagai pemuda, orang yang masih muda, pemudi, boleh belajar? Boleh belajar, maksudnya? Dia tanya dekat belajar. Maksudnya Ashura sebagai seorang pemuda, apa yang Ashura boleh relate? Maksudnya Allah Maha Pengasih. Jadi sepanjang Ashura masih menjadi seorang pemuda, macam mana Ashura nak relatekan Allah Maha Pengasih kepada pemuda-pemuda Al-Kahfi ini? Begitulah Allah pengasih kepada Ashura sebagai seorang pemuda. Maksudnya macam tu. Kita buat apa yang Allah nak suruh buat. Betul. Maknanya dari kehidupan kita sekarang dengan apa yang berlaku, kadang-kadang kita ni sebagai manusia biasa, kita macam asyik berprasangka, buruk sangka, tak habis-habis berburuk sangka je. Sebab dalam kalangan anak muda ni, saya perasan kalau macam kat Twitter, dia banyak bad vibes, macam sikit-sikit nak condemn, sikit-sikit nak tu, tak ada langsung ke arah yang kebaikan. Mungkin ada tapi segelintir. Jadi kita nak tegak. Jadi kita ni kena benteng iman kita tu kena kuat dan kita kena cakap kat diri kita ni dah masuk macam arah lain pula. Tak apa, habiskan ayat. Okay. Tak apa, dia tak ada jawapan yang betul atau salah ni adik-adik. Saya takkan cakap ni salah ni, bukan. Ini adik-adik punya pandangan. Share sesuatu. Okey, saya nak share macam kita kena pesan kat diri kita, kita jangan pandang rendah dekat orang lain, kita kena baik kita.
Sebab Allah nilai hati. Ya Allah, hati tu tak kisahlah dia berhijab ke, dia tak berhijab ke, tapi kita kenalah pandang dia dengan sebaik-baik umat. Dia lebih hebat, dia lebih baik daripada aku. Aku ni teruk. Kadang benda tu setiap saat kan, kalau kita nampak orang, kita dah secara tanpa sedar kita dah ingat ya apalah dia ni. Sekejap sangat. Jadi kita kena latih cakap dekat diri kita, dia lebih hebat daripada aku. Aku sangat lemah. Aku kena perbaiki diri aku. Cakap macam gitu. Jadi dengan sedikit sebanyak, bila kita cakap dengan diri kita, maksudnya kita pun kena yakin juga. Tapi yakin yang tak melebih-lebih lah. Macam tu. Jadi dan bila kita ikut apa yang Allah suruh, cuba lawan korban. Kadang-kadang bukan senang tau nak buat benda macam solat, mungkin semua dah terror kan, solat 5 waktu apa semua, tapi dalam sudut-sudut lain tu ada yang kurangnya. Jadi kita sebagai anak muda ni kena cuba mula dari sekarang. Kalau mula dari sekarang, nanti dah tua senang, dia konsisten, insyaAllah. Masya Allah. So sebagai seorang pemuda, kalau saya ringkaskan, Ashura dia bagi poin menjadi pemuda yang berprinsip, ikut apa yang Allah suruh, tentu menjaga akhlak. Masya Allah. Terima kasih banyak Ashura. Rosna, sesuatu? Ustazah, saya ada saya pandangan saya. Very good, silakan. Daripada kisah pemuda Al-Kahfi ni, macam yang kita sedar, Allah tekankan mereka adalah pemuda yang sebaya dengan kita. Jadinya sebenarnya bila dikaitkan kita ni lebih mudah terdedah dengan godaan-godaan dunia. Masya Allah. Umum kita ni mudah terdedah. Jadinya dekat sini kita nampak sikap pemuda Al-Kahfi ni sini adalah mereka mementingkan akidah. Mereka bertakwa, buat apa yang Allah suruh dan mereka tinggal apa yang Allah larang. Jadinya kat situ kita nampak nikmat yang Allah bagi kat orang ni adalah Allah tetapkan hati mereka melalui mereka menjaga akidah mereka kan. Jadi untuk kita, kita kena cubalah jadi macam pemuda Al-Kahfi. Benda tu bukan satu benda yang mudah dengan kita punya keadaan sekarang. Betul. Tapi kita kena ingatlah rahmat Allah tu luas, macam yang kita punya sahabat kongsian tadi. Dia tinggalkan yang buruk, insyaAllah Allah akan bagi yang baik. Macam itulah. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Husna. Fatimah, sesuatu? Macam kita tahu, pemuda dia sinonim dengan, maksudnya sangat rapat untuk dikaitkan dengan kelalaian. Macam sekarang orang bercinta apa semua nak buat di waktu muda lah kan. So dekat dalam Al-Quran ni pun Allah cakap perkataan pemuda. So kita sebut pemuda dia macam Allah highlightkan. So macam muda-muda lagi dah tahu dah dia nak pergi dia punya perjalanan tu, sebab perjalanan kita kan maksudnya kita punya matlamat adalah akhirat kan. So diorang dapat kesedaran dah seawal itu. Lepas tu antara golongan yang Allah naungi di akhirat kelak kan pemuda yang beribadat kan. Itu yang kita boleh ambil pelajaran lah. Lepas tu saya nak macam saya nak cakap yang saya setuju dengan Ashura, sebab kita ni kadang-kadang iaitu kena berprinsip lah. Kadang-kadang kita ni, sebab sekarang kita dah ada banyak Twitter, lepas tu TikTok apa semua kan. So macam kita lebih sangat-sangat terikut dengan barat tanpa kita sedari. Macam penggunaan bahasa, contoh saya sebutkan macam mana empty head, lagi apa yang macam mana dia macam dia macam main-main je, tapi sebenarnya dia set kita punya mindset, lepas tu kita jadi terikut dan jadi negatif. Saya rasa macam tu lah. Lepas tu kita rasa benda tu kelakar-kelakar, tapi sebenarnya benda tu impact kita. Itu je. Barakallahu fiik. Terima kasih Fatimah atas pesanan untuk kami semua. Husna pun ada pesanan dan Ashura nanti kita akan concludekan. Okey, saya baca yang Nasirah dulu. Okey, Ustazah, ni pandangan Nasirah sebab beliau tak boleh mute dan juga tak boleh buka video code kan. Unmute, tak boleh unmute. Ustazah, walaupun kita muda, kita kena pilih untuk menjadi baik. Tak kira di mana jua kita berada.
Apa-apa pun terjadi kita kena patah balik pada Allah sebab Allah ialah the planner of our life. Semoga kita tak pernah putus asa dari rahmat Allah sebab di sebalik ujian ada hikmahnya. Maaf Ustazah, tak boleh lagi nak unmute dari tadi, handphone tak bekerjasama malam ni. Tak apa, dia bagi kerjasama dah tu, rahmatnya daripada sudut boleh menaik. Nasirah, barakallahu fiq. Maksudnya walaupun kita muda kat mana-mana pun kita kena pilih jadi baik. Barakallahu fiq Nasirah. Satu bentuk penghayatan yang bagus, masya-Allah. Kan? Okey, Anis sesuatu? Kita dah 1.5 jam dah ni. Nak kena habis. Saya mungkin nak bagi perspektif contohlah macam seorang pemuda, kalau contohlah tiba-tiba saya dah start bekerja sebab saya kan masih belajar tapi dah nak habis. Jadi contohlah kalau time bekerja nanti kan tiba-tiba ada meeting ke, dan meeting tu menyebabkan kita kena sehingga kena habis waktu dan tak solat lagi. Jadi saya rasa macam kita kena ada prinsip dan kita kena beranilah untuk cakap yang kita nak pergi solat macam tu lah. Macam pemuda Al-Kahfi ni dia berani kan, dia minoriti. Jadi kalau kita dalam situasi dengan prinsip. Very Itulah. good, Masya Allah. Terima kasih Anis. Barakallahu fiq. Sabrina. Dia macam ibrah kan Ustazah. Yang saya perasan kan, saya setuju dengan semua orang. Macam sekarang ni kita nak jumpa pemuda yang berprinsip tu susah. Sangat susah lah. Kadang-kadang kita nak pakai handshake pun kita rasa macam takut orang pandang budak ni alim betul lah macam tu kan. Kita takut nak ajak orang solat pun susah. Macam nak orang yang macam kita bajet bagus. So macam dekat mana-mana kita nak jadi orang yang berprinsip tu susah. So daripada surah ni saya sangat terinspirasi lah untuk jadi seorang yang berprinsip. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terima kasih banyak Sabrina. Asma, sesuatu Asma? Okay. Kalau kita tahu Ustazah, pemuda ni dia dalam golongan masyarakat yang dia ada semua benda. Dia ada masa, dia ada tenaga dan dia ada kemahuan yang tinggi. Kalau kita nak bandingkan dengan orang yang adult dengan yang orang tua kan. Pemuda ni kita cakap dia darah panas. Kan darah panas, macam kalau dia tegak dengan prinsip dia nak tegak prinsip dia je. Macam saya dapat tangkap tak? Macam contoh kan, kita selalu dengar pemuda memberontak. Pemuda sebab sesuatu tak jadi ikut cara dia, ataupun sesuatu tak kena dengan prinsip dia. Macam-macam peringkat lah kita boleh nampak, peringkat negara, peringkat even dengan ibu bapa juga. Jadi fasa remaja ni lah fasa kita macam nak persoalkan kenapa memang fasa tengah darah panas kan. Tapi yang pemuda Kahfi ni macam mana dia orang boleh satu dia orang pegang pada prinsip tapi dia orang tak ada buat rusuhan macam kita ni pemuda tau, dia tak ada macam ego kita ni sebagai pemuda, kita ni kuat, kita ni kena kita ni jalan yang betul ni, kita kena bagi tahu masyarakat ni macam mana. Boleh je dia orang pilih untuk memberontak raja tu, betul tak? Boleh je dia orang memilih untuk memberontak raja tu dan tunjukkan yang dia orang ni kita kuasa pemuda yang macam kita selalu dengar sekarang ni. Lagi-lagi kalau mahasiswa lah, selalu dengar mahasiswa bangkit lah, bla bla something like that. Tapi macam mana dia orang tak letak kudrat dia orang, tak letak upaya dia orang nombor satu. Apa yang dia orang letak terus Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Terus dia orang balik pada Allah dan serah semuanya pada Allah. Dan bila kita tengok after that, dia orang tak buat apa-apa langsung. Allah yang bagi dia orang ilham untuk pergi gua, bukan daripada dia orang. Allah yang tidurkan dia orang, bukan dia orang tertidur sendiri, bukan dia orang cakap aku nak tidur kejutkan Tak ada, semua Allah yang buat. Allah buat semua benda. So I think this mentality yang dalam masyarakat sekarang, lagi-lagi yang westernized, pemuda ni akan jadi macam we can do anything, everything that we want. Tapi dalam Islam sebenarnya itu bukan sifat pemuda yang Islam terapkan. Islam terapkan pemuda balik pada Allah, rendahkan ego.
kawal kita punya sifat nak memerontak, kawal kita punya Beradab. sifat. Ya, beradab, betul. Macam apa-apa Allah, sebab semuanya berdatang daripada Allah, bukan kita. Betul. Ini yang saya nampak yang betul-betul terkait. So, mungkin saya dulu seorang yang rebel juga. so bila dengar macam, kenapa diorang tak rebel kalau diorang tahu diorang betul dan orang lain salah. Tapi macam this is the lesson Allah nak cakap. Diorang, apa diorang buat? Terus doa, ya Allah bagi kami petunjuk, bagi kami rahmat Engkau. Macam betapa humble-nya diorang. Walaupun diorang berada di tempat yang benar, dan after that semua Allah buat untuk diorang. And then at the end, kalau tengok dalam dunia diorang tak dapat apa-apa langsung, tapi sebenarnya dekat akhirat diorang akan dapat semua benda yang Allah bagi sebab tauhid diorang terjaga. Masya Allah. Itu betul-betul macam something to relate lah. Masya Allah, barakallahu fiik. So kita menjaga akidah kita kan, pegangan kita dengan Allah. Terakhir saya rasa adalah Izzah. Betul? Izzah sesuatu Izzah? Okay, saya terkesima dengar apa tu ulasan sahabat-sahabat saya lain. Masya Allah. Masya Allah. Cuma apa yang saya dapatkan, saya merasakan sinonimnya perkataan pemuda tu dengan perkataan pemuda tu adalah orang yang dia punya apa yang dia ada tu lebihlah daripada orang-orang lain. Maksudnya daripada segi masa, macam yang Kak Asmat cakap tadi kan. Kak Asmat cakap tadi, masa, kudrat, fizikal, maksudnya dia punya pemikiran, hati dia lebih murni kan. Dan dan macam mana dalam erti kata yang pemuda ni ada masa lebih, jadi macam untuk saya iktibar sebagai seorang pemuda, saya kena berusaha bersungguh-sungguh lah untuk manfaatkan apa yang saya ada sekarang, waktu muda sekarang. Dan daripada kisah pemuda Al-Kahfi ni, saya dapat yang macam kalau yelah, dalam kita menghadapi hari-hari kita kan, kadang-kadang macam ada masalah yang timbul, ada masalah baik daripada segi macam pemimpin ke, orang luar ke, ataupun kadang-kadang diri sendiri. Dan solusi terbaik yang pemuda Al-Kahfi ambil adalah sebenarnya macam mereka pilih untuk masuk ke dalam gua kan, untuk selamatkan akidah. Tapi apa yang macam saya boleh cara pemuda Al-Kahfi ni adalah sebenarnya dia mengajar kita untuk kembali kepada Allah. Maksudnya tak kisahlah apa-apa dalam solat ke, dalam doa ke, dalam apa-apalah, tapi maksudnya sebenarnya at the end of the day memang kita memang kena kembali kepada Allah tu sendiri. Izzah, habis dah? Maksudnya last kembali kepada Allah kan? Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak adik-adik dimuliakan. Ashura, Husna, Ani, Sabrina, Fatimah, Nasirah, Asma dan juga Izzah. Sudut pandang yang kita tengok lebih kurang semua mungkin cerita tentang pemuda yang berprinsip, pemuda yang menjaga tauhidnya, keimanannya, akidahnya, tapi sudut pandang yang mungkin ada sedikit juga perbezaan, betul? Dan kita relate dengan kehidupan kita. Dan adik-adik yang terakhir, pemuda ni lebih senang nak buat move, langkah dia, betul tak? Kalau kita berbanding, kalau kita dah contohlah, kita bukan kata kita bila dah tua, maksudnya bila kita dah makan usia, kita dah lama dah buat satu benda, nak ubah buat satu benda yang baru tu agak susah, betul tak adik-adik? So bila kita masih lagi dalam keadaan muda, maksud saya lah kan, perasaan jugalah kan, kita masih muda, berarti kita masih ada banyak ruang untuk belajar, untuk explore, menimba ilmu, dan tak stick dengan satu-satu benda yang kita katakan kena follow aja. Kena follow aja, sebab bila kita dah macam dah makan usia, kita kadang-kadang kita dah stick dengan satu benda dan kita susah nak ubah dah. So kita masih dalam perjalanan nak explore kehidupan, kita masih lagi boleh maksudnya ambil tindakan-tindakan, belajar dan juga cuba amalkan benda-benda yang kita belajar. Amin, insya-Allah. Saya kira conclusion itu sahaja.
Dan saya tinggalkan adik-adik dengan ayat yang ke-13. Kalau adik-adik tengok, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang beriman dan Allah tambahkan, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Bererti hidayah, petunjuk itu perlu kita minta sentiasa supaya kita ditambahkan. Walaupun kita memang orang beriman, tapi kita perlu minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Perlu minta lagi petunjuk. Sekira itu sahaja, dah 10.40 dah. Saya minta maaf banyak-banyak adik-adik, mungkin ada kekurangan, kesilapan dan apa-apalah yang tak capai. Ataupun saya pasti adik-adik tak puas. Maksud tak puas adalah kerana cerita kita tak habis cerita dengan sempurna. Tapi saya cuba bagi poin sikit-sikit dan adik-adik boleh teruskan lagi mengembara dalam Ashabul Kahfi ini. Barakallahu fikum jami'an. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey adik-adik, jumpa lagi insya-Allah. Stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustazah. Wa fiikum jami'an. Ustazah Atikah ada apa-apa pesanan? Ustazah Atikah ada apa-apa pesanan? Tak ada kot Alright. Jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak ambil gambar ke? Tapi Izzah tak boleh. Izzah dengan Nasirah tak boleh tapi tak apalah, kita ambil lah sekali. Jom kita munculkan diri sekali. Saya screenshot sajalah dekat sini. Sana adik-adik Saya pun tak reti nak guna laptop macam mana, tapi tak apa, kita boleh buat. Benda boleh settle. Mana dia? Okey, tak apalah. Mari kita full screen. Alright. 1, 2, 3. Okey, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.